Jadi cara kita ada. Timbul lagi kalau timbul perayaan orang kafir. Dia ni kawan kita, jiran kita, boleh tak boleh kita pergi? Jawabnya kena tengok keadaan. Kalau orang kafir tu perayaan dia budaya. Tarian niat naga dia panggil. Budaya saja. Boleh je kita pergi tengok, tidak jadi masalah. Tapi kalaulah perayaan keagamaan duk colek tu colek ni dengan pemujaan kepada berhala dengan dewa-dewanya, lah itu syirik. Maka kita tak boleh hadir. Tak boleh hadir. Pasal itulah kita kadang-kadang tukar benda. Nak buka puasa, nak pergi buka puasa di gereja, diketik orang, bukan pasal apa. Kalau kita nak panggil orang bukan Islam, nak suruh dia tengok cara orang Islam berpuasa, beriftar, boleh je. Kalau kita buat masjid, kita buat kemah dia duduk situ. Kalau kita tak payah masjid, kita buat di dewan mana-mana. Tak payah siapa mereka lagi masuk dalam gereja kan. Apa banyak benda dalam situnya. Nah, itu jadi masalah. Akhir sekali, dia jadi satu budaya, nak buka puasa, pergi tempat orang bukan Islam. Kenapa? Dia taja ni. Kita kata tak payah lah. Puasa kita tu ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sama juga bila isu zakat. Zakat tu ibadat. Kenapa kita cari pegawai-pegawai bukan Islam hidup bagi zakat kepada orang? Ini semua ni main ahli-ahli politik belaka. Ahli politik nak tunjuk dia tu Islamik. Saya pun bagi zakat juga dengan penuh ikhlas. Ikhlas ke mana dia tak kena zakat? Nah, pada pokok dia juga kadang-kadang anti kepada pusat-pusat zakat ni dengan dalam masalah-masalah yang begini. Kita kata nak mujamalah. Fiqhut ta'ayush dengan orang bukan Islam, kita boleh tengok. Kita tengoklah. Contohnya kita kata kalau perayaan awal tahun, kita kata perayaan ini budaya, tak ada masalah kita kata ya, perayaan awal tahun selamat menyambut tahun baru gitu ya. Tapi kalau perayaan Kristian yang menyebabkan mentaklihkan Nabi sallallahu, tidak boleh sama sekali. Paling tidak kita kata semoga awak happy. Kita doa ke dia ya. Kita kata semoga awak happy lah. Jangan kait dengan perayaan dia tu. Sebab dia jadi masalah. Jadi kena tengok. Itu dari sudut perayaan. Kemudian kita pindah pada solat hari raya. Dalam bab solat hari raya ni ada 18 hadis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan solat hari raya, iaitulah di musalla. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al musalla. Nabi kita pergi semaya raya di padang. Di padang. Dia tak semaya di masjid sebab masjid dia kecil. Tuan-tuan kalau pergi Madinah nak tengok masjid Nabi bersama mana mudah. Kita masuk dalam raudhah kan. Raudhah tu sakat pagar lah. Mari alah kanan ni sampai ke mimbar. Lepas tu dia ada 7 tiang. Daripada mimbar 1 2 3 4 5 6 7 dia tulis di atas tiang tu haddu masjidi Rasulillah. Dia tulis bulat itu. Dengan tulisan warna hijau lauhah dia sempadan masjid Nabi. Tu yang masjid dia. Maka Nabi SAW nak suruh nampak perhimpunan umat Islam tu ramai, maka Nabi pergi ke musalla. Di mana musalla? Tuan-tuan duduk di Babu Salam luar ni masjid Nabi, kita tengok ke arah kanan, kita akan nampak satu dia panggil Masjid Ghamamah. Masjid itu tempat Nabi kita sembahyang raya. Nabi pergi ke musalla. Maka bila sampai di musalla, Nabi kita susun saf dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memulai solat dulu. Lepas dia solat, faya'izuhum, barulah Nabi kita beri nasihat. Maknanya semaya dulu baru khutbah. Nah, semaya dulu baru khutbah. Bila siapa dia kau orang nak tukar channel, nak khutbah dulu baru semaya. Kita akan tengok. Itu hadis Bukhari Muslim daripada hadis Jabir pulanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada habis solat, mula dengan solat qabla al-khutbati, sebelum dia khutbah, bi ghairi azan wala iqamah. Tak ada azan, tak ada iqamah. Ni raya. Kemudian dia tukar pergi atas Bilal, Nabi kita berkhutbah. Lepas pada dia khutbah laki-laki, Nabi kita pergi pula kepada orang perempuan, nasihat kepada orang perempuan khas. Jadi boleh kita buat majlis khas untuk orang perempuan. Mungkin ada beberapa isu yang kita nak nasihat kepada orang perempuan itu sendiri, kena ada juga. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh dengar ni. Kita ni jaga buat kerja lagu ni. Kata di Ummu Atiyah,
Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha. Nabi kita perintah ke ibu-ibu ni supaya keluar semua, bawa semua anak-anak perempuan. Ia muda-muda, hak mari haid pun pergi juga tempat maya raya. Fa ammal huyyadu, orang perempuan haid fa ya'tazilna salat, dia tak masuk tempat salat. Tapi dia boleh menyaksikan perhimpunan orang ramai. Wa da'watul muslimi, dia boleh doa, boleh aminkan doa. Ini cantik. Kita hari ni lagu mana agak-agak? Budak tak semaya bawa agak apa? Kau dak tengok TV lah rumah dia. Dah. Bawa mari juga. Tak dengar tak boleh semaya apa, biar dengar nasihat, dia tengok orang ramai. Itu dia panggil sunnah hak Nabi kita ajar. Allahu akbar. Ada riwayat yang dhaif nak dikata Nabi kita yakhtubu khutbataini, 2 khutbah. Hak sahihnya tak sebut berapa kali khutbah. Jadi ada 2 khutbah di situ. Ada juga riwayat yang lemah. Dia kata pada hari hujan yaumul Id, maka Nabi kita semaya di masjid, tak semaya di padang. Jadi apakah kesimpulan yang dapat kita ambil? Yang pertama sekali, para jemaah sekalian, solat air raya ini satu syiar Islam. Kita nak nampak Islam tu ramah. Sepatutnya surah-surah hak kecil-kecil, musalla-musalla hak ada tu tutup belaka, kita pakat berjalan kaki jujur daripada kampung hujung tu sampai ke hujung ni, pakat mari maya raya setepak ni belaka. Masjid kita ni lah 2 tekak penuh. Luar masjid habis pakat bawa sejadah belaka, sampai kepada celah-celah pondok maya belaka. Baru nampak meriah. Ni surah ada 5 orang apa cari tu email juga. Dah. Nak suruh mana nak suruh khutbah juga, kita kata bukan itu cara dia. Cara dianya izhar, menzahirkan syiar Islam itu biar nampak ramah, dan perhimpunan umat Islam itu luas, barulah kita nampak cantik. Yang kedua, apakah bacaan? Dengar ni pak-pak imam semua. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Al-Fatihah, dia baca surah Qaf wal Qur'anil Majid. Kemudian rakaat yang kedua, dia baca iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Mari itu di antara sunnahnya. Ada juga riwayat mengatakan boleh je kita baca sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka hadisul ghasyiyah. Nanti kalau kita hafal Quran baca ni lah moleknya. Perkara yang ketiga, khutbah berapa kali? Jawab dianya sekali. Ada riwayat dhaif kata 2 kali. Maka kerana itulah fiqh kita sini, fiqh mazhab kita kata 2 kali khutbah. Macam Jumaat, boleh je. Tidak jadi masalah lah. Dan orang yang mula-mula nak tukar khutbah dulu daripada semaya ni, iaitulah Khalifah Marwan Bani Umayyah. Tetapi ditegur oleh para sahabat, sahabat kata jangan buat. Orang Nabi kita tak buat lagu ni. Abu Sa'id Al-Khudri, dia tarik tunggu. Lah, maya dulu baru khutbah. Kata di Marwan, orang tak dengar lah. Orang tak dengar. Kalau saya solat lepas maya orang keluar, tak dengar. Itu bukan salah orang, salah kita. Kita kadang-kadang kalau penceramah tak jadi, sudah maya orang pakai kelik. Kalau penceramah hak hebat, nyo tunggu dia mau sampai ke tengah hari pun tak. Maknanya orang tak suka dengan dia. Dia nak guna akta, nak paksa sebab dia pemimpin, boleh. Kita kata tak boleh lah. Jadi hari raya ni tidak ada azan dan tidak ada iqamah. InsyaAllah, kalaulah musalla al-Id tu luas, boleh kita maya musalla. Dan kalaulah masjid kita lebih luas daripada musalla, maya di masjid lah. Tidak menjadi masalah, insyaAllah.